terutama guru orang tua-tua lah. Guru kami ni. Kerja kampung left. 3 hari masuk balik. Minggu depan left. Bulan depan left. Orang lagi. Lepas tu masuk balik kawan pujuk. Tapi dia di gurau tak apa. Orang yang gurau tak boleh. Sebab kita memanglah kadang-kadang kita kenal dulu sekolah menengah. Betul tak Sekolah menengah ni apa benda pun tak apa. Nak cakap apa pun tak apa. Tapi dah tua ni tak sama. Tak jumpa dia, mungkin kita tak jumpa 30 tahun kan. Dulu jumpa dia 15 tahun. Sekarang jumpa umur 60. Jadi dah 45 tahun. 45 tahun tu macam-macam benda yang dia berubah. Tu yang kadang-kadang masalah tu. Lepas tu nak kena lapang dada lah. Kalau gurau, makna gurau. Cuma jangan gurau-gurau dari segi agama, akidah, itu jangan. Yang lain-lain tu mungkin boleh lapang dada lah. Kalau nak bersahabat. Kalau tidak, tak payah masuk grup. Kalau tidak, duduk satu orang. Tu je, bukan benda besar pun. Apa benda yang utama? Tengok kat slide ni, saya nak buat nota sikit ni. Apa Imam Ghazali kata? Apa yang engkau ingin lakukan pada orang lain, maka ukurlah pada dirimu sendiri. Maka ukurlah pada dirimu sendiri. Apa dia bermaksud? Apa maksud ni? Ni. Apa yang kau suka orang lain lakukan terhadapmu, maka buatlah perkara seperti itu terhadap orang lain. Itu maksud dia tu. Itu terangan tu. Apa yang kau suka orang lain buat terhadapmu, buatlah juga pada orang lain. Kerana iman seorang hamba takkan sempurna hingga ia mencintai bagi seluruh manusia apa-apa yang ia cintai bagi diri sendiri. Ni. Apa maksud dia kata ni? Apa yang engkau suka orang lain lakukan terhadap dirimu, maka lakukanlah juga terhadap orang lain. Ni benda yang sangat common sense. Benda yang tak payah pakai dalil Quran kita faham. Kalau kita suka, pasti kita suka orang pemurah, maka kita hendaklah pemurah dengan orang lain. Kalau kita suka orang ni baik, tak marah-marah, cakap lembut-lembut, kita suka orang cakap itu dan kita hendaklah bercakap lembut-lembut pada orang lain. Dia punya basic dia begitu je. Mudah. Mudah. Lepas tu ada beberapa perkara lah yang kena ambil perhatian. Orang lain ni siapa saja, keluarga ke, siapa ke, dan tanpa kita sedar, masa harian kita, sebenarnya kita banyak habis di pejabat daripada di rumah. Tanpa sedar lah. Keluar rumah pukul 7, balik rumah pukul 7. 12 jam. Betul tak? 12 jam. Tidur berapa jam? Tidur 8 jam. 8 jam ni budak sekolah tidur. 4 jam. 4 jam ni para wali. In between lah. Campur tidur siang lah, mungkin 8 jam lah. Mungkin 8 jam. Ni bulan puasa ni lagi kurang tidur. Pukul 4 dah bangun. Lepas tu terawih. Habis terawih 10.30. Kalau tak kerja, macam kami ni, boleh lah. Sebelum zuhur tu boleh lelap sekejap. Lelap pun tak lelap, ada mengajar. Sekejap tengah ni. Macam yang kerja ni memang payah sikit lah. Tapi tak apalah, sabarlah sekejap kan. Sebulan je. Lepas tu everything will be back to normal. Tak ada masalah apa-apa insyaAllah. Sekarang pun tak ada masalah sebenarnya. Lepas tu mungkin kita boleh salin sikit nota. Bagi panduan. Adab bersahabat. Ini sebagai panduan je ni. Adab bersahabat.
ada hadis Rasulullah sebut, perhatikan hadis ni tau. Kita nak catat hadis ni. Hadis riwayat Tabrani ni. Diceritakan pada banyak kitab-kitab apabila mereka membicarakan tentang adab bersahabat. Sabda Rasulullah, ni salin hadis ni rasakan nikmat ni. Kenapa? Ni perkataan Nabi ni. Rasa macam mana? Gitu lah, kata gitulah. Rasa gairah nak salin. Ni sabda Rasulullah ni Nabi kami ni. Rasa gitu Kalau tak rasa gitu, nak kata nak salin, tengok pun tak ada rasa apa-apa. Feel the moment tu. Rasa tengok, tu best lah. Macam orang-orang puja orang lain lah, Napoleon Bonaparte. Apa Napoleon Bonaparte kata? We look, we see, we conquer. Apa dia kata? Banyak orang sebut perkataan ni. Kenapa? Dia kagum dengan Napoleon Bonaparte. Ada orang kata perkataan gini daripada orang ni, gini. Kenapa? Dia kagum dengan watak orang ni. Tetapi yang paling bagus sebenarnya, sepatutnya mengagumi Rasulullah. Sebab apa kata dia adalah wahyu daripada Allah. Dia bukan kata suka-suka. Jadi ambil benda dia ni, faham, jadikan panduan. Rasulullah kata apa? 3 perkara ini baca doa ni lah kaman tu orang baca. Orang baca. Suara sama je. Pusat dalan. Kat orang saya lah pusat dalan. Tak dalan duduk dekat samping tu. Padahal macam biasa dengar suara ni. 3 perkara yang boleh mengeratkan persahabatan. Dia Rasulullah sebut gini. Okay, kita buat nombor lah. Rasulullah tak kata pertama tak ada. Kita buat nombor. Pertama, memberi salam apabila bertemu. Salam ni dia punya istimewa ni, bertemu dengannya, dia boleh mengeratkan persahabatan. Kalau dengan keluarga, dia mengeratkan kasih sayang. Dia mengeratkan, dia memang dia ada satu tali dia mengeratkan. Dengan apa? Salam. Sebab tu kalau kita baca ayat lahir kan, dia ada 3 ucapan salam. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Itu menyebutkan apa? Penghormatan salam kepada kemuliaan Allah. Lepas tu, Assalamualaikum ayuhan Nabi, itu pada Nabi, Rasul. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solehin, itu pada orang soleh. Jadi 3 ucapan penghormatan. Kalau kita boleh rasa betul-betul kita sedang mengucapkan penghormatan pada kemuliaan Allah, pada Nabi, pada Rasul, kita akan semayang dengan lebih tertib lah. Itu saya kata feel ni penting. Kalau tak rasa feel ni, tu yang kepala kita menilau semayang ni. Terutama tuan terawih ni lah, agak nak penat, letih pada kerja. Dia akan mudah untuk ni. Lepas tu, apa sebenarnya tu lama 8 rakaat. Lepas tu kalau kita nampak, orang banyak tak ingat rakaat 3 atau 4. Betul tak? Jarang 1, 2 orang tak ingat. Walaupun ada juga. Sembilan tubuh, 1 ke 2. Wah, ni teruk. Ini kira 1 ke 2 subuh ni. Selalu orang yang tak ingat ni Zuhur. Lama aku tak jumpa mu. Wamboi. Live, okey. Cari kat internet tak jumpa, cari kat lima tak jumpa, lama. Lagi seorang Makmin. Aku lama tak jumpa Makmin. Lepas tu, kenapa? Sebab lama. Dia 3-4 baru dia selalunya orang syak rakaat ni 3-4. Syak rakaat 3-4. Sebab tu yang sunat ni yang elok ni kita buat 2 lah. Boleh nak buat 10 sekali witir, lepas tu buat 1. Boleh nak buat 11 sekali pun boleh buat 1. Satu salam boleh. Tapi yang eloknya buat 2. Lepas tu saya cakap banyak kali kan, jangan kena tarawih 8 rakaat. Tahu? Kena tarawih 20 rakaat. Jangan kena tarawih. Sunnah dia bukan 8.
pada kitab-kitab, pada guru-guru kata sunnah dia 20. Sebab tu orang dulu tak buat 8. Kalau buat kat surah 8, balik sambung. Balik sambung. Kalau lepas 8 rakaat terdarus, habis aku 11.30, pukul 12. Balik dah penat, tak apa tidur. Jadi pukul 4 bangun, sambung lagi. Sebelum subuh, lengkapkan 20. Lengkapkan 20. Itu yang paling baik lah. Itu yang paling bagus. Bukan kata 8 tak bagus, boleh juga 8. Tapi 8 ni tak rasa beban. Dia yang kita kata tu hari, yang menyebabkan nafsu ni tewas, dia lemah, dia kalah bila dia rasa beban. Jadi kita nak beban ni dengan 20 lah ni. 20. Paksa lah. Ni maknanya Ramadan ni perlawanan kita banyak dia betul-betul lah. Dengan apa? Buat tarawih 20 rakaat. Buat tarawih 20 rakaat. Buat tarawih 20 rakaat. Macam saya cakap tu hari, bila kita niat puasa malam hari, kita niat juga apa? Ya Allah, aku berniat ni ya Allah, aku nak cuba semayang 20 rakaat. Kau tolong aku Tuhan. Besok ya Allah, aku nak baca Quran 3 juzuk. 3 juzuk. Kau tolong aku Tuhan. Ya Allah, kau bantu aku. Aku tak daya. La haula wala quwwata illa billah. Pasti aku tak daya tanpa bantuan dan pertolongan kau. Aku nak katakan Quran 3 kali. Ramadan kali ni. 10 hari, 10 hari, 10 hari. Kau tolong aku Allah. Kalau kita tak ada niat, pasti tak ada apa tu orang putih kata apa niat ni gergasi dalam badan yang menggerakkan jasad. Tu gergasi tak? Dia push kita buat. Itu orang putih kata lah. Tapi dia tak sedar, dia ambil daripada Islam. Lepas tu niat ni digerakkan kita. Lepas tu wajib niat puasa. Tu rukun puasa lah, niat. Lepas tu niat, ya Allah besok aku dah baca Quran. Fikir. Pasal bila je Quran besok? Lepas subuh. Lepas subuh baca berapa juzuk? Setengah juzuk. Lepas tu Zuhur. Setengah juzuk berapa minit? Syed, berapa minit? Satu juzuk berapa minit baca? Selalu je lah. Atau korang tak pernah baca satu juzuk. Baca satu muka je Ustaz. Berapa minit? Satu juzuk berapa minit? Kalau baca nada biasa. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nada tu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Setengah jam. Kalau laju sikit, lagi cepat lah. Alladzi sama tu wa kama ta'ala rahman ini tafawu terjadi besar ni putus semua jadi besar ni kali elak besar hasil itu 10 minit dapat. Tapi kalau tabar ini paling dua. Tanya orang sebelah. Ni tengah tadarus ni. Ini apa? Saya pernah dulu ada orang tu mak meninggal, dia masuk baca Yasin. Saya cakap anak dia, Mel di sini baca Yasin. Anak dia baca Yasin wal Quran inna. Ni apa? Inna apa? Tanya. Ada yang gitu. Tapi kalau kehendak dia tu ada kesungguhan nak baca, tapi dia tak pandai baca dan dia belajar untuk baca, dia dapat 2 pahala. Sama macam guru kata apa kita belajar tak faham. Guru cakap ni masuk belajar tauhid. Belajar tauhid tak faham. Wujud gini, kidam gini, bakar gini, sifat sempurna gini, sifat 20, sifat wajib, tak faham. Tapi hati kendak ni tinggi. Kendak nak belajar tinggi. Dia kata duduk je lah apa. Kata. Nanti belajar lagi, lama faham. Kalau belajar banyak kali pun tak faham, dia kata jangan risau. Kenapa? Ilmu yang kita pelajari ni akan beri syafaat bagi kita. Itu saya kata. Ilmu yang kita pelajari ini akan beri syafaat bagi kita. Kenapa? Kesungguhan kita mendapatkan dia tapi tak dapat. Tapi dia akan saksi nanti dia bantu. Dia akan cakap dengan Allah. Ya Allah, ni orang BPF ni belajar sungguh-sungguh. Dia tak tidur ya Allah. Kalau tidur, minta maaf le. Tu jangan tidur. Apa tadi? Hadis 2. Apa? Berilah salam jika bertemu. Nombor 2 dia kata, menyediakan tempat duduknya
dalam satu majlis, bila dia datang, nama apa ni? Hit. Apa yang di sini ni? Itulah kelebihan guna komputer. Betul, ni. Kau nampak mana? Oh, ada TV. Oi. Rumah orang kaya, TV banyak. 1, 2, 3, mungkin besar lagi. Okey. Sediakan tempat duduk. Saya dulu 15 tahun lalu lah. Atau lebih lah. Saya pernah datang majlis buka puasa dekat surau kan. Rumah makan dan talam. Saya ni datang naik motor dengan kawan lah. Tempat tu dah Masara. Kita datang daripada Jalan Pudu tu, rumah Jalan Pudu. Dah sampai je, orang dah azan ni. Diorang tengah makan. Dan dulang yang ada tu, betul-betul cukup-cukup dengan orang. Satu dulang 4 orang, satu dulang 4 orang. Dan nasi dan piuk dah habis. Jadi bila sampai kan, orang nampak kita datang pakai motor kan. Saya cakap suruh, diorang baru mula makan tau. Saya ingat mungkin baru 2 suap lah tu. Ada 2 orang bangun, satu dia dulang ni panggil. Tu tempat dia kata, tak apa. Saya kata abang tak makan, tak apa. Saya tak hamil gitu. Saya rasa dia makan 1 suap ke 2 suap. Oh, ini ni yang bagus watak ni. Bukan dia 2 orang bangun, ada paling orang bangun. So saya duduk lah dengan kawan saya ni. Kenapa dia ni? Saya kata memang tak apa. Sebab dulang ni ada yang 4, ada yang 5. Maknanya dah penuh lah, dah penuh. Dan makanan dia saya tengok, lah surau kan. Mungkin makanan tak banyak, tapi tak jangka orang ramai datang, mungkin juga. Dia baru makan tu pula, tak apa duduk. Dia pun duduk sebelah kita, dia tengok kita makan kejap, lepas tu dia buat kejap, lepas tu dia pergi baru rangan, dia pergi surau. Untuk semua maghrib lah. Saya kata, saya walaupun saya tak kenal dia kan, tapi saya, orang kata suspect lah. Nak cakap respect. Bapak saya Ustaz, doktor respect sakit jantung. Doktor respect. Suspect. Suspect Bapak sakit apa? Tak tahulah, doktor suspect. Doktor respect sakit jantung. Respect, suspect. Saya respect lah. Rupanya benda ni kita tak tahu. Rupanya dalam kitab ada. Rasulullah sebut. Sejak tu saya kenal muka dia. Kalau kita jumpa di kat surau tu, saya tegur dia. Dan kami lama jadi kawan mesra lah. Rupanya betul. Ada key. Kalau orang masuk meeting, tak ada kursi, kita panggil, man. Memberi tempat duduk dalam majlis. Itu duduk mana? Aku tak datang, tak apa meeting ni. Cari alasan untuk tak datang meeting, bukan. Aku sebenarnya malas ada meeting, dengar bom baby berdua ni. Bukan. Itu beri tempat, itu nak escape, nak cabut. Maknanya macam beralah. Dari segi keduniaan, kita kena beralah. Kalau nasi lemak ada 5, orang ada 7, kita volunteer tak apa. Saya tak makan tak apa. Saya bukan makan banyak mana, makan. Kita kena begitu. Tapi segi ibadah tak boleh. Maksud dia apa? Kalau ada staff pertama kosong kat masjid, kita jangan, pergi depan, tak payah. Kita pergi. Itu dalam segi akhirat. Kita pergi. Selalu depan. Kita kata, pergilah, tak apa, saya sebelah belakang, tak apa. Tak, bukan tu. Bukan tu. Dari segi akhirat, bukan. Tapi dunia, kita beralah je. Tak apalah, tak apa. Alas air kan. Nasi lemak tak ada, tak apa. Sekarang boleh beli. Bukan hal besar sangatlah benda ni. Okey. Harusnya tak apa. Tapi bukan hal-hal di akhirat. Ibadat di surau, tak. Nampak kosong depan, kita pergi. Jangan hukum orang lain. Kita duduk. Kenapa? Itu melibatkan amalan khusus ke akhirat. Okey. Beri tempat duduk. Nombor 3. Apa Allah kata? Memanggilnya dengan
panggilan yang baik, bukannya baik, panggilan yang paling disenangi. Paling disenangi. Apa panggil benda yang paling ha? Ha. Nama je senang, nak edit pun senang. Saya nak tulis riwayat. Sebab dulu masa belajar dengan Ustaz Masrur Ahmad, dia kata, kalau kita tulis satu-satu bercetak, macam ni lah, kita kena tulis perawi. Dia kata sebab orang sekarang ni pandai-pandai. Dia kata, ini hadis apa ni? Siapa perawi ni? Dia kata lah. Sebab apa? Saya pernah telefon dia dulu. Ni kita sangat lama lah. Ustaz, saya nak buat kat raya ni. Lepas tu kami kat Surau ada grup budak-budak. Budak-budak remaja lah. Jadi nak buat kat raya, nak suruh dibagi pada kawan-kawan dia, mak bapak dia. Tapi saya tulis apa tau? Rasulullah mengajar kami apabila bertemu di hari raya dengan mengucapkan takabbalallah wa minna minkum, kan? Semoga Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Tu saya tanya Ustaz Masrur Ahmad, anak dia dekat Madinah. Yang best saya pergi haji, saya terjumpa dengan anak dia. Anak dia mutawif bawa kami yang jalan dekat Madinah. Saya kata, awak orang mana? Orang Kajang. Oi, orang Kajang kampung saya lah Kajang. Bapak nama siapa? Bapak nama gini. Mak apa bagi? Nama Ustaz Masrur punya. Bapak dia bahasa Australia orang Malaysia. Bini dia orang Singapura. Dia dulu yang antara orang yang memperkenalkan kaedah baca kiraat. Kiraati. Kan ada apa? Dah budak-budak ngaji tu. Kiraati dia kata apa? Alah yang popular tu lah. Iqra. Iqra 1 sampai 6 kan. Dia ada satu lagi kaedah yang asal dari Iqra tu, nama dia kiraati. Lepas tu saya beri kursus dengan dia. Dia kata kalau boleh belajar ajar budak ni ngaji. Lepas tu saya ajar budak ngaji kat rumah. Kiraati. Kalau Iqra ni masalah dia budak-budak tak boleh sebut huruf. Kalau tunjuk huruf jim, dia kata ja. Ni saya tengok pengalaman saya lah. Tapi kalau kiraati dia sebut jim, lepas tu baru sebut ja. Atau ada atas. Ni masalah budak belajar Iqra. Dia tak reti sebut huruf. Kalau dal, tak sebut dal, sebut da. Kenapa? Mereka tu baca. Betul, saya kata betul. Memang sistem tu sebenarnya dia ambil daripada kiraati, tapi dia nak cepatkan sikit kan. Dia turun budak tak baca. Ini Ustaz Masrur tu yang tunjuk ni. Memanggil dia dengan panggilan yang disenangi. Katakanlah Kak Wafi orang panggil dia Kak Long. Contoh. Ada kat pejabat itu ada kan? Panggil Kak Long. Sampai kita sendiri tak tahu nama dia apa. Bila dah pencet kita tanya Kak Long mana Kak Long? Orang lain dah Wafi. Kak Long mana satu. Nama dia apa? Entah apa nama dia. Memang nama. Kalau dia senang dengan nama tu, tak apa kita panggil dia Kak Long. Walaupun dia muda kita. Dia senang panggil dia Kak Long. Kalau dia, tapi selagi nama tu tak menunjukkan nama yang tak baik, jangan kita panggil. Ada orang dia panggil gendut, gemuk, tu janganlah. Cicak obeng. Nama apa ni? CK. Yang kan CK apa benda? Cicak obeng punya. Ini orang putih kata body shaming ni. Ini benda yang tak bagus lah. Bagus. Panggil dia dengan panggilan yang dia senang. Apa yang dia senang? Orang panggil dia apa dia senang. Jadi itulah mengeratkan persahabatan. Kalau kita panggil dia dengan panggilan tak elok, memanglah datang kebencian. Itu bukan erat lagi, itu bergaduh boleh. Nanti ada rasa dendam. Jangan panggil dia walaupun dia gemuk, jangan panggil dia gemuk. Dan jangan pula panggil dia kurus. Dia rasa peli. Kurus ni sekejap. Kurus kau panggil aku. Kau buta ke apa? Panggil dia, janggut hitam ni sekejap. Kau apa warna janggut aku warna apa? Sebenarnya dia peli. Tahu? Mata bulat, barang mata sepet. Ini kau hajar ni. Kalau aku buka suban, tahu kan dia apa. Ini kau hajar. Ini panggilan ni yang merenggangkan benda yang patut erat lah. Panggilan-panggilan ni merenggangkan, kita panggil depan orang ramai. Dia panggil depan orang ramai. Ini ada orang tak kisah kan. Ada orang dia rasa malu. Dia rasa sangat malu.
Ada orang dia tak peduli lah tentang korang nak panggil apa. Tu rupanya panggilan ni demi peranan untuk mengeratkan hubungan. Satu, jumpa beri salam. Dua, kita, dia ulama kata, apa maksud memberi tempat duduk dalam majlis ni? Maknanya jangan utamakan diri bila berkawan. Kalau kita perlu korban untuk khidmat pada dia, tak apa. Benda kecil kan? Kita parkir motor, dah penuh. Kita mau nak parkir, nampak kawan dia jauh. Dan kita tahu kawan ni umur 50. Kita umur, muda lah biasa hari ni. Tak boleh jalan kaki. Ini level ni dekat pintu. Kalau parking belah sana, jalan jauh. Jadi saya dah masuk motor tengok, wah ada abang ni, dekat pencin ni. Dia panggil, bang, sini. Habis saya awak pergi mana? Tak apa, saya jauh, tak apa. Kenapa? Ini contoh ni, bukan kat majlis saja. Apa-apa saja, utama dengan kawan. Utama dengan kawan. Inilah akan memberi kasih sayang pada dia pada kita dan kita pada dia. Kenapa? Kita appreciate dia appreciate kita. Ini yang kita orang tak berapa ambil berat lah. Ni guard ni yang hari-hari. Ada sekali slow sikit, apa khabar? Selamat puasa, sihat, anak-anak sihat. Ni. Ini yang orang tak buat. Ambil dah tambar RM10 tu, kan? Ni anak-anak buka puasa. 10 lah. 10. Kita tahu dia memang kerja sini kan? Beli lekan pelikat tu cari tak apa-apa. Tak gajah terlentang tu. Ni ajar buat-buat solat tarawih. Oh ini benda kecil tau. Sekali-sekali tapi dia mengirat saya. Dia nampak kita dia nampak kita, dia pun seronok. Kita nampak dia, kita pun seronok. Ini yang jarang orang buat. Terutama orang kawan kita yang pekat-pekat rendah ni kan. Bagilah dia kuih ke apa benda ke. Sini tak ada orang vacuum carpet. Orang luar ke kerja? Orang luar kan? Mereka pukul 7 dah ada kerja kan? Kadang-kadang dia masuk ke fikir kita. Kadang nampak akak-akak ni bukan orang muda tau. Kadang dia rasa 40, 50 ada umur dia. Vacuum. Dari kat swasta tu itulah. Pukul 7 je dia dah mula. Kutip sampah, dia dah mula datang. Pukul 7 dia dah kerja. Kutip sampah, lepas tu vacuum. Lepas tu dia suruh kita keluar kejap kaki kan. Dia nampak peluh dia mengalir je. Jadi orang ni bukan orang kaya. Kalau orang kaya, buat apa dia kerja tu, betul tak? Kalau suami dia pangkat besar, buat apa dia dah kerja tu? Suami dia pun mungkin kerja-kerja biasa je lah. Dan kita tak pernah cakap dengan dia, terima kasih kak. Ini sesuatu benda yang silap besar. Dia kata, alah ucap terima kasih pun bukan aku dapat anugerah perkhidmatan cemerlang. Orang hajar betul lah. Tahu tak, menghilangkan lelah dia ni, cukup dia kata, kak, terima kasih kak. Tanya, kak, anak-anak sihat? Akak sihat? Anak-anak sihat? Suami sihat? Alhamdulillah, nanti kita salam dengan suami lah. Bulan puasa, bagilah kain batik, bagilah kain pelikat. Kau ramai pun dia orang ni. Pakat-pakat ke kawan kita kursi RM5, bagi kat dia orang. Appreciate. Kenapa? Dia bersihkan sampah kita. Kita kata, alah dia dapat gaji. Gaji is different. Betul tak? Macam mana kita keluar daripada pejabat doktor punya klinik, apa dia kak? Betul tak? Kita kata terima kasih. Tapi dengan kakak-kakak yang pangkat rendah ni, kita tak pernah kisah dia kata terima kasih. Langkah terima kasih, tanya dia sihat tak sihat tu, bagi dia suatu benda yang sangat berharga. Nampak kan? Peluh mengalir tu. Saya dulu kat Timah. Kami panggil dia ni Fatimah, KP kat Timah. Kerja pukul 7, orang yang masuk 8.30, pukul 4 dia balik kan. Jadi 2 orang. Satu kat Timah, sudah kita apa nama saya ingat. Tapi yang seorang lagi ni agak muda lah. Kat Timah ni yang kali dah kira seroda lah. Adalah dulu ada reunion buat tengok dia. Dia, terima kasih kak. Dulu saya biasa kali saya gini. Bila dia vacuum, terima kasih kak. Nah dia cakap apa tau. Engkau seorang ni cakap terima kasih kat OP ni. Dia pernah cakap itu ni tau.
Tak, saya tak tahulah. Dan dulu masa kami masuk ITM Perlis, kami diambil di belakang untuk bawa ke ITM Perlis. Saya dah lama daftar. Bila orientasi, kami diambil dengan bas. ITM Perlis tu besar jugalah. Jalan pergi Lebri, lepas pergi Lebri pergi Padang. Tu jugalah Padang kat sini. Apa induksi apa nama tu lah. Ini Lebri, nak punya buku macam ni. Setiap kali turun bas, saya tengok OC tu, orientation committee, OC tu kan. Dia akan cakap kat sini, Pakcik, terima kasih. Pakcik, terima kasih. Last kali, program tu petang, masa nak turun, dia tanya budak-budak. Apa saya cakap bila setiap kali dia turun bas? Memang budak cakap. Budak turun gitu je. Pakcik ni dah tua ni, Bapak ni. Tak ada dah tua. Masa tu 50, kita rasa orang tua lah kan. Itu masa tu belasan tahun. OC tu kata, apa saya cakap? Masa saya lagi turun bas. Nampak tak? Budak jawab lah, cakap terima kasih Pakcik. Okey. Kemudian lagi, cakap. Wah, sebab apa? Kami hari Jumaat dibawa naik bas pergi hari Jumaat. Dekat Arau. Dekat Bandar Arau. Masa tu Bandar Arau tu, Midgate satu, kedai jahit satu, kedai roti canai satu. Tu je. Waktu tu. Tahun 1982. Tahun satu. Itu je ada. Sekarang, sekarang kalau pergi Arau, silat ingatkan kau rumpuk. Banyak bangunan lah. Banyak bangunan. Jadi dia tu budak-budak turun je bas, balik pakcik. Sampai ATM turun bas, kenapa? Dah dia ajar. Dia ajar. Maksud kita rasa macam disiplin je. Tapi bila dah tua baru kita rasa macam mana ucap terima kasih ni, dia satu benda yang memberi kebaikan dan semangat pada orang lain. Tu biasa ucapkan terima kasih. Bini masak, terima kasih. Masak untuk abang. Biasa kan cakap gitu. Kawan doakan, terima kasih. Doakan saya. Ini appreciate penghargaan ni yang sangat ramai orang tak buat. Kita latih lah. Kita keluar, guard buka. Terima kasih bang. Pokoknya kat tangan lah. Kau tak cakap apa kat tangan. Jangan berhenti depan. Muka ya Allah, muka makro. Muka makro boleh kerja. Nak pandang kanan guard pun tak nak. Guard dia kata, ni makcik makro ni, aku malang ni muka ni. Kalau tengok muka dia, malang sementara tak usuk je. Gini, tak apa dia marah dengan kopi dia, muncung sampai ke screen data. Ini yang dia kata ni. Kalau kita buka TikTok, okey lah. Cukup lah. Dia pun dia rasa kerja dia dihargai. Kan? Ini yang orang tak buat lah. Lepas tu, kalau belajar tasawuf ni, orang yang belajar tasawuf, dia kena praktikkan benda-benda seni yang kecil yang boleh menambahkan kasih sayang bersama manusia dan boleh menambahkan iman. Okey. Ni hadis ni kita pegang. Moga-moga jumpa-jumpa ni, beri salam ni biasalah. Rasanya beri salam ni ramai orang buat. Kamu cakap lah good morning. Cakap lah good morning. Itu penjajah pun dah balik. Dia tinggalkan kita good morning je. Okey. Sini. Sini. Nombor 1. Ini kisah apa ni? Ambil dia kisah mana? Bidayatul Hidayah. Bidayatul Hidayah ni maksud apa? Apa maksud Bidayatul Hidayah? Permulaan jalan hidayah. Imam Al-Ghazali. Kita belajar kat bawah kan? Kat surau kan? Surau tingkat 5. Bidayatul Hidayah. 1. Tidak mementingkan diri dalam bersahabat. Kita tadi lah, beri duduk tempat pada majlis, macam-macam lah yang kita cakap tadi. Itu dikatakan ni.
membantu sahabat dari segi keperluannya. Membantu. Tolong kawan. Tolong kawan-kawan. Tanpa mengharapkan aku juga balasan. Aku nak tambah itulah. Menyembunyikan rahsia sahabat. Kadang dia cerita dengan kita lah masalah peribadi dia. Dia kata jangan cerita dengan orang dia kata itulah. Kita pula dia cakap dengan orang, aku nak cerita dengan ni. Jangan cerita kat orang Dia pula dia cakap dengan orang lain, aku nak cerita dengan kau ni. Jangan cerita dengan orang Dalam tak cerita dengan orang tu 20 orang nak tahu dah. Sampai orang ni perasan, bila dia masuk pejabat, orang tu pandang dia. Rupanya rahsia yang dicerita dekat kawan ni dah cerita dengan orang lain. Dan kawan ni pula cerita, jangan cerita dengan orang Kita kalau cakap dengan cerita dengan orang, lagi orang nak cerita. Yang bagus apa? Jangan mula cerita dengan orang. Jangan cerita. Aku nak cerita dengan kau ni, kau cerita dengan orang suami aku kedekut gila babi je. Babi pun dia gila dia kata. Dia kata gitu lah. Kedekut betul. Betul. Tangkai jering, bukan tangkai jering. Tangkai batang jering gitu. Dia kata. Dia cerita dengan orang. Orang cerita dengan orang ni. Biar. Dia tak jadi rahsia lagi lah. Aib tu tersebar. Tu tak payah cerita lah. Settle sendiri. Lepas tu orang kaunselor. Lepas tu dalam mandi mayat. Kan dikatakan haram bagi orang mandi mayat ni. Dia ceritakan apa yang nampak. Kecuali apa yang nampak ni kebaikan. Dia rasa mayat ni ringan ke, dia rasa mayat ni berseri ke, apa-apa pengalaman dia. Itu boleh cerita. Kalau mayat ni cedera, kemalangan, nampak gitu gini, berlubang, itu cerita. Atau dia rasa mayat ni berat ke, apa-apalah yang dia definisikan, dia haram bagi dia mencerita dengan orang. Yang orang cerita dalam mastika ni, dia boleh cerita ambil pengajaran. Tapi tak boleh sebut nama tempat, tak boleh sebut nama orang. Dia kata dalam tempat ni, dia kata boleh cerita untuk pengajaran. Tapi tak boleh sebut nama tempat. Dan sebut nama orang. Sebab apa? Dia nak ambil apa pengajaran cerita tu lah. Itu je lah. Lepas tu, orang perempuan, jangan cerita dengan suami. Kita pergi rumah dia. Rumah dia tak ada, dia perempuan, dia kan cerita perempuan kan. Kerana tak pakai tudung. Kita pun pergi rumah dia, tengok, ya Allah, rambut macam putih anak. Contoh Kita pun balik cerita dengan suami. Allah bang, tadi pergi rumah Joya. Ini tak nama Joya Saya pergi rumah Joya bang. Nampak dia cantik bang kalau kat luar. Dia buka bang. Ya Allah, kalau malam Jumaat mau lari dari kampung bang. Rambut macam putih anak. Ni haram. Kenapa? Rambut ni aurat dia. Kita tak cerita dengan suami kita. Suami kita lelaki. Biarlah rambut macam putih anak. Lelaki suka. Betul tak? Lelaki kata seksi macam putih anak. Biar dia. Tapi dia tak boleh cerita dengan orang lain. Ini adab. Masuk bilik air dia nampak seluar dalam tergantung dah. Tergantung. Lubang-lubang seluar dalam tergantung tu. Cerita dengan orang. Cerita dengan kawan. Ini haram. Apa? Itulah aurat. Rumah ni juga ada aurat. Jangan begitu. Sembunyikanlah, diam aja. Diamkan, tak cakap apa-apa. Kalau nampak tu diam. Diam. Tahu sama tahu orang kata dulu kata TFT je. Diam dah. Kamu cerita dengan orang. Ini bahaya ni. Kalau cerita benda-benda yang macam ni. Kita faham kan. Ini sahabat ni ada adab dia. Okey. Menutup keaiban sahabat. Okey. Apa kata Buya Hamka? Kat surah ada sudut Hamka. Dia kata apa? Bila kamu melihat aib kawanmu,
jadikanlah ia lombong pahala bagimu. Ini kata-kata masa kita pergi mana ni kampung tu. Bukan pergi. Bukan pergi Tak ada kan? Mak Min. Apa lagi pergi tu? Syahid. Adalah mengumumkan kan. Biasa meninjau. Danau meninjau. Danau meninjau meninjau nama dia kan. Yang naik bas sampai nak muntah ke bawah tu. Sampai gelekuk. Dekat dia punya galeri tu. Dia ada tulis satu perkataan. Banyak perkataan dia tulis lah. Antara dia tulis apa? Kalau kamu melihat aibmu, jadikan ia lombong pahala bagimu. Dengan cara kata apa? Mana aib ni apa? Katakanlah aib ni dia ni pemarah, dia marah kita. Itu aib lah, itu kekurangan diri tu, dia pemarah. Satu, jadikanlah ia lombong pahala bagimu. Satu dengan cara apa? Kau tutup aib dia. Jangan cerita dengan orang. Jangan cakap, oh dia ni, yang cerita. Satu, siapa jadi mengumpat. Lepas tu, jika kau mampu, tegurlah dia. Nasihat dia, kau janganlah jadi ini, marah-marah. Tunggulah, jangan masa dia marah. Dia cakap, dia dah slow down nanti. Dia kawan kita, selalu jumpa. Tuan kau marah, aku teruk. Aku ingat kau tak baik lah marah gini. Yelah, aku tahulah, aku masa tu tengah marah. Tak baik. Dia marah ni tak bagus. Nasihat dia. Satu, tutup aib dia. Dua, nasihat dia. Kalau kau mampu. Kalau kau tak mahu nasihat dia, hendaklah kau doakan dia. Kau doakan dia. Buat tiga ni, dia kata, dia jadi lombong pahala bagimu. Walaupun dia tak tahu kita doakan dia. Ya Allah, kau jadikanlah dia ni jangan jadi orang marah. Bila mendoakan sahabat, Rasulullah kata, tanpa pengetahuan dia, maka malaikat datang di kepala orang tu dan berkata, amin. Engkau juga akan mendapat seperti itu. Ini hadis. Dan kita nampak, ramailah kawan-kawan, kadang kita senyum situ pun kita tak sedar kadang. Jadi jangan cerita pada orang lain. Jangan cerita orang lain. Kadang-kadang kita kenal dia kat sekolah. Tiba-tiba dia masuk di departmen kita. Kita tak tahu pun dia kerja kementerian. Dia kerja JKR. Atau dia datang di kementerian lain. Kalau kementerian lain boleh masuk ke sini? Transfer. Boleh kan? Dulu bos yang ganti tempat Dato' dia apa? Nur Syam apa boleh? Ni Syam kan? Akan duduk sini dulu kan? Dia pergi kementerian lain kan? Boleh pergi ke mana Begini? Kek Wah kan? Saya kenal. Tapi tak ingat dia pindah tu. Dia pindah. Katakanlah ada orang datang sini. Jadi buat kita. Kau ni dulu orang panggil kau nama John kan? John nama kat sekolah. Main-main ni. Orang panggil kau John Samsing kan? John Samsing nama kat sekolah. Nama tu jangan sebut lagi lah. Aku dah kat Samsing ni. Kita cerita dengan orang. Kita tak bawa kita ni. Dulu apa nama dia? Nama dia John Something tau. Dia ni dulu kat sekolah, pau orang. Tahu pau. Bukan bagi makan kipau tu. Dia minta duit tak budak-budak. Aku antara yang kena dia. Nakal gila dia ni. Sikit lagi masuk sekolah yang digeni. Dia cerita. Sekolah yang digeni. Sekolah jalan geni sekolah aku tu. Saya sekolah jalan geni bukan yang digeni Jalan geni sini, Semarang. Kalau kita, kenapa? Itu adalah aib dia. Sekarang mungkin lepas SPM dia dah masuk universiti, dia dah berubah, dia dah matang kan. Tiba-tiba jadi pengarah. Kita nampak, John Samsing. John Samsing tu. Kalau kita, kisah dia kita diam. Dulu panggil dia John Samsing. Sekarang dia jadi bos, kita kena panggil Encik, Tak boleh sebut nama dia John Samsing. Itu kisah lama dia. Dan kita pun mungkin ada kisah lama. Tu tutup aib dia yang lalu. Itu tak tahulah dulu. Biasalah kan sekolah-sekolah. Tak tahulah apa nakal-nakal dia dulu. Okey. Jangan sampaikan apa jua
celaan orang lain padanya. Apa celaan orang lain pada dia, jangan sampaikan. Kalau sampaikan, tak bagus. Nanti jadi bergaduh. Katakanlah ada orang tak suka dia, orang cakap dia macam-macam, kita pula pergi sampaikan. Kadang ada power bank. Okay. Tak apa. Okay. Nombor 4, nombor 5, nombor 6. Mengelak diri daripada mendengar celaan orang lain kepada sahabatnya. Yang dengar. Orang kutuk dia, kita kena nak jaga diri. Sebab apa? Itu nama dia ngumpat. Itu nama dia ngumpat. Macam mana nak buat ni? 6. Nak sambung. Ya. Cakap dengan korang cik. Tak ada. Tak ada ya? Jadi kalau kaedah psikiatrik tak bagus ni, macam mana nak buat Ni tak ada orang ni. Aduh, ni aku malas ni. Ni bahaya. Jangan buat itu, bahaya. Kalau ahli psikiatrik dia kata jangan buat. Itu ada tanda-tanda nak gila. Jangan buat. Ni korang cakap kan? Ni aku malas ni. Tak ada siapa tau. Lepas tu dia nyanyi-nyanyi, terus senyum, betul dia nangis. Ni sampai peringkat tu. Sampai peringkat tu, dia rawat. Apabila sahabat bercakap, maka dengarlah dengan bersungguh-sungguh. Be a good, apa orang putih dah? Be a good apa? Listener. Be a good listener. Meninggalkan berbantah-bantah dengan sahabat. Ada yang suka macam ni tau. Betul tak? Dia suka nak berkelahi. Bukan berkelahi apa? 8-20 rakaat. Berkelahi. Nabi buat 8, Nabi buat 20, ni gitu gini, Nabi sambung kat rumah. Sebab tu aku buat 8 je, aku sambung kat rumah. Ya ke? Macam tak sure. Berkelahi. Allah, hai. Tak payah berkelahi lah. Kau dah buat 8, kau buat lah. Kau dah buat 20, kau buat. Dah, habis je. Meninggal bermata. Memanggil sahabat dengan nama yang disukai. Ini yang ada, tu ada tadi kan? Memanggil sahabat dengan nama yang disukai. Jangan panggil nama-nama kerbau ke lembu ke apa kan. Kadang gemuk lah. Jangan sebut lah. Ini tak bagus lah. Tak bagus. Kalau dulu kat sekolah orang panggil dia kerbau, dah tua jumpanya panggil dia kerbau. Dulu saya kat sekolah dulu, saya form 3, saya ada kawan. Orang panggil dia lembu. Sebab dia dulu main rugby kat sekolah, dia suka kumpul orang. Main rugby kan. Dia itu nama dia lembu. Dan dia pernah tulis surat kat saya kan. Masa sekolah kan, mana ada handphone. Dia tulis surat, dia suruh bagi kat saya. Nanti balik tunggu dekat tempat biasa. Dia nak balik dengan saya lah. Daripada lembu. Saya ingat lagi surat dia ni. Lepas tu dia tak kisah panggil lembu. Dia rambut dia keting-keting. Saya tak tahu ada kat mana. Kau tanya si Adi, dia kenal kot. Tapi Adi ni base bawah saya. Mungkin tak kenal. Daripada lembu.
Saya sampai sekarang saya lupa nama dia. Apa? Nur Hizam ke apa nama dia? Saya jawab begitu Ustaz datang tak WhatsApp daripada lembu dia kata. Jangan. Walaupun orang panggil lembu, kau je tahu nama lembu. Tapi sekolah kan, budak-budak kan. Budak-budak kan. Tapi dia tak nak kontak saya lah. Saya nak dengar juga kalau dia depan saya. Siapa ni? Lembu? Orang panggil dia lembu. Sebab dia, saya ingat dulu masa main rugby kan, cikgu nak pilih, dia main rugby kan. Macam lembu tanduk. Dia kata, you ni main macam lembu. Dia kata, lu dah panggil lembu. Kan ada scrum ada apa kan. Dia badan besar. Budak main lembu. Saya kata nama dia kan lembu. Dulu budak-budak kan suka gelak-gelak. Budak kalau dulu sekolah, kalau nama Man, macam Man, nama Man mesti ada Man apa? Lan kan? Apa lagi nama-nama yang common lah. Syahid, jarang nama Syahid. Ada. Kalau Man, Azman, Azlan, mesti ada nama. Amirul, kalau nama dua je siap. Tapi kadang ni nilai mana? Dalam tajam. Tu tak apalah. Kalau panggil-panggil tak apa. Tapi jangan panggil nama-nama yang tak bagus lah. Dalam mana? Dalam lembab, ni tak bagus. Kau doakan dia lembab, lagi dia lembab. Dah lembab meeting 2.30 pukul 3 datang. Kalau yang masbuk meeting memang dia. Tahu. Kalau masbuk meeting memang muka dia. Orang tengah present dia masuk. Memang muka dia garanti. Betul panggil dia dalam lembab. Jangan panggil dia dalam lembab. Kita lagi panggil dalam lembab, lagi dia lembab. Lalu doa lagi dia lembab. Lain kali kita tengok 3 suku pun datang. Kau panggil dia dalam lembab, lagi dia lembab. Kalau saya rimas orang ni. Saya minta suka. Orang lembab-lembab ni. Betul cubalah sepancul yang mungkin. Itu je. Okey. Memberi nasihat dengan lemah, lembut. Itu yang kata ni. Dan tambah lagi apa? Bukan dengan sindiran yang pedas, yang menikam hati. Kalau pedas, tikam hati lagi. Kita dengar pun tak sanggup. Tapi beri dengan apa? Beri lemah lembut, cakap dengan baik-baik dengan dia. Kau ni aku nampak, kau ni dengan bini kau garang. Mana kau tahu? Aku buat open house tadi, aku nampak kau dengan bini kau. Aku ingat kau kena slow down sikit. Kau dengan anak kau garang. Anak kau tu bahaya pun kau lempang. Aku nampak kau ni kat open house. Aku ingat kau kena slow down. Kalau dia betul-betul kawan kita dia akan terima. Kalau betul kawan lah. Tapi ada orang tak boleh. Dia kata, no, kau tak campur urusan rumah tangga. Kalau dia cakap gitu, dia stop lah. Stop. Ada orang begitu kan. Kalau aku cakap ni dari hati aku lah. Kau kena slow down sikit lah. Cakap dengan nama lembut lah. Cakap dengan dia ada nada kan. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Ingat tak? Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Kan ada tu kan? Pakai yang do tu. Do. Yang do. Do, re, mi, fa. Jangan pakai yang la, ti, do. Ti, do lah dia dengar. Pakai nada yang bawah tu. Do, re, tu. Aku ingat kau gini. Kalau kita kata, aku ingat kau ni kau jarang dengan bini kau. Tu bukan do, re, mi, fa, so, tu lah tidur tu. Tu nada tinggi. Dia kena ambil tune. Low tone. Dia kena ambil low tone. Low, rendah. Cakap. Ingat kau sabarlah sikit budak-budak ni. Gitulah. Aku nakal juga. Tapi itulah kadang kita ni tak ada. Cakap kita tau, cakap kita. Kita ni kadang-kadang terlepas kan. Tapi tak apalah, semoga kita sama lah baiki diri kita. Kalau sama, kita baiki diri kita. Jangan cakap kita cakap apa? Jangan kita. Ada ke? Engkau baiki diri kau. Memang kena potong gerak tangan.
Kau baiki diri kau. Cakap apa? Kita. Kenapa? Biar dia feel kita pakai kasut dia dan dia pakai kasut kita. Orang putih kata apa? Put yourself in my shoes. Put yourself in my shoes, I put myself in your shoes. Faham tak cakap Jerman ni? Boleh lah jadi. Boleh lah. Hantarlah lagu. Hentamlah labu. Ni. Okey. Alamak, 29. Kau nak meeting kan? Oh, bismillah Ustaz. Awal lagi. Oh, tak boleh. Ni kat pejabat tak boleh. Memaafkan sahabat. Kita buat lah sahabat mana kita buat. Ni adab ni jadi panduan. Memaafkan sahabat bila dia buat kesilapan. Jangan bagi dia pressure tau. Kadang-kadang dia silap kan dan dia tak sengaja. Kita kata ni sebab kau lah ni. Tak boleh gitu. Dia dah pressure, dia dah tertekan sebab dia buat silap. Kita legakan pressure dia. Lebih lagi dia ni dah tinggi. Jangan bagi dia pressure lagi. Kita lega tak apa lah. Ini dah tak lebih macam ni. Tak apa lah. Macam mana kan? Dia punya kereta kita, dia langgar tembok. Tembok parking. Kalau orang langgar boleh claim. Dia langgar tembok parking. Kereta panjang, nak turun. Dia gesil. Kita baru beli seminggu bang. Tengok kita kena gesil, tercalar hati macam kena gesil. Oh dia kata sorry lah, aku nak ganti, aku tak ada duit lah. Aku tahu lah, aku memang tak ada duit, sorry lah. Ini kalau nak cat pun, berapa saya kalau cat? Kau tergesil, tengok lebar. Mau 500 kot. Katakan 500 kan. Aku tanya kedai, dia kata 600. Sorry lah, aku tak ada duit lah. Kita boleh kata apa? Itulah kau. Tak mampu nak pinjam kereta orang. Nak satu penghinaan lah. You drop my water please on the floor. Betul lah. Kau itulah. Kau ni. Kawal dengan aku ambil kesempatan. Ini satu benda silap. Ini kena. Apa lah. Ni dah takdir. Aku repair. Dan nanti kata, ada ke duit nak repair? Tak apa lah. Aku repair lah. Kau pun bukan sengaja. Bagi dia relax. Takut dia darah tinggi, kita pressure, lagi dia sakit. Faham apa kan? Allah takdir Allah dah begini. Bukan kata takdir salah, tak. Bukan salah kata takdir. Tetapi memahami takdir lah. Takdir dah gini. Pujuk hati takdir dah gini. Macam saya lah, kadang-kadang saya pergi datang. Saya cakap dengan dia, kuliah ni saya datang. Kalau dia tak baca ke apa, saya datang, saya tengok ada seorang ustaz, saya kenal, dia ni pun berceramah juga. Macam mana ustaz boleh gini ni? Dia ada syak lah. Clash. Sekali kuliah subuh, tengah semayang, tengah zikir, dia datang. Ustaz, ni lah, nak minta maaf lah. Saya tahu ustaz datang, tapi saya dah cakap dengan dia orang, ustaz datang. Arti ada orang salah dengar agaknya, dia dah panggil ustaz lain. Macam mana? Ini adalah pengurusan yang tidak bagus. Cakap itu je. Dia dah pressure ni. Tak, saya malu dengan ustaz. Saya malu dengan ustaz. Minta maaf lah. Apa nak cakap? Tak apa lah, datang kerja gini. Adalah kebaikan dia. Saya pun lepas subuh saya duduk dengar. Saya duduk depan. Duduk dengar. Saya balik lah. Patutnya gitulah. Jadi dia pun tak rasa bersalah. Dia pun tak rasa tertekan. Tapi memang dia kata silap. Tapi tak rasa tertekan. Kenapa? Dah takdirnya gitu. Nak marah siapa? Dia kata gitu. Dah Allah takdirkan berlakunya benda ni. Atau adalah kebaikan yang kita tak tahu. Kadang mungkin topik tu memang kita yang kena dengar patutnya. Dengar lah tu. Dia dengar tu diam, dengar. Balik. Walaupun kadang hati kata dia punya pengurusan ni tak bagus, tak apa. Tapi bukan meletakkan benda jadi lagi kecoh. Okey. Dah. Sebelah sibuk lah. Korang ni kawan wali kan. Tak bergaduh kat ofis. Itulah. Tak ada cacat-cacat hati. Sebelah ni pun dah. Tak cakap topik ni salah
Dapat tak? Okey. Sambung ni, sambung. Ada benda-benda penting lagi dalam ni yang Imam Ghazali sebut. Okey. Ingatkan saya nombor 11. Apa ni? Kita menguraikan apa? Menguraikan engkau jangan buat apa yang orang tak suka kau buat. Itu dia kata tu. Okey, cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Selamat terus berpuasa, beramal, semoga Allah beri kita rahmat dan maghfirah. Amin. Assalamualaikum. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah.